Ayat 198 daripada surah Ali Imran. Kita baca dulu surah Ali Imran ayat 198 tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnal ladzina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Lakin tetapi alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, rabbahum, kepada Tuhannya, lahum jannatun tajri, mereka akan mendapatkan syurga yang mengalir. Tajri, mengalir, min tahtil anhar, di bawahnya sungai-sungai, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtil anhar khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nuzulan min indillah, sebagai karunia daripada Allah. Nuzulan, karunia, min indillah, daripada karunia Allah. Wa ma indallah, dan apa yang di sisi Allah, khairul lil abrar, baik bagi orang-orang yang berbakti. Khairun, lebih baik, ya, lebih baik, lil abrar, bagi orang-orang yang berbakti. Abrar artinya orang yang berbakti, dari kata birrul walidain. Biasa kita dengar istilah birrul walidain. Birrul walidain itu berbakti. Oke, itu terjemahannya. Saya juga sedikit bacakan untuk tafsirannya, ya. Tafsir yang saya bacakan ini tafsir Ibnu Katsir. Demikianlah setelah Allah menuturkan kepada orang-orang kafir dalam kehidupan dunia, ayat yang sebelum, ya, ayat 196, 197, Allah menceritakan bahwasanya jangan terlena dengan aktiviti orang-orang kafir yang selalu sibuk di dunia. Karena mereka tak berfikir hari kemudian. Mereka tak ada berfikir untuk hidup selepas mati. Itu fikiran mereka. Jadi mereka kerja saja di dunia. Itulah orang-orang kafir yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Keadaan orang-orang kafir dalam kehidupan di dunia, dia menuturkan bahwa tempat kembali mereka adalah neraka. Allah menuturkan, Allah membagi tahu dalam ayat sebelumnya bahwasanya mereka akan kembali ke neraka karena mereka kufur. Maka dalam firman selanjutnya ayat 198, Allah menuturkan kembali, Allah menyebutkan kembali firman-Nya, akan tetapi orang-orang yang bertakwa, lawan daripada orang kufur, yaitu orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Tuhannya, kepada Allah, bagi mereka adalah surga yang mana air mengalir di bawahnya, ya, mereka kekal di dalam surga, dan juga mereka apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Surga ini diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbakti. Orang yang berbakti di sini maksudnya adalah berbakti kepada siapa? Kedua orang tua dan orang-orang yang mempunyai hak atas diri kita, yaitu keluarga, keturunan kita, dzurriyyat kita. Itulah maksudnya berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik di sini adalah berbuat baik kepada orang tua dan juga kepada adik-beradik kita, dzurriyyat kita. Itulah maksud daripada berbakti. Tafsiran daripada Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir.
Abu Hasan Al-Hasan mengatakan bahwasanya orang yang berbakti itulah orang yang tidak pernah menyakiti ahli keluarganya, keturunannya. Itulah maksud daripada orang yang berbakti dalam abror ya, di bawah tuh. Ya. Al-abror itu maksudnya orang yang tidak pernah menyakiti keturunan atau dzurriyyatnya. Kalau orang tua otomatis kita tak boleh mengatakan pun kita tidak boleh, maka ditambahkan lagi oleh Syekh Al-Hasan ya, bahwasanya berbakti itu juga kepada keturunannya, yaitu anak cucu kita. Kita tak boleh menyakiti mereka. Oh, Ustaz, tanya sikit. Jadi berat juga hukum berbakti ni, susah lah nak jalankan. Tak boleh sakit. Berbakti itu. Kalau kita ada emak, kita ada orang tua, kita ada anak cucu, maka berbakti itu ke bawah dan ke atas. Ya, dan keturunan sekali Keturunan sekali. Boleh Kita kan nampak ada beberapa case lah orang-orang yang dia baik kepada ibu bapa tapi kepada adik-beradik dia jahat atau dia tak baik, dia memutuskan silaturahmi. Jadi kalau kita tengok secara bahasa silaturahmi itu adalah menyambung tali silaturahim yang ada kaitan darah dengan kita. Itu keluarga lah. Silaturahmi, silah itu menyambung, rahmi itu rahim. Yang ada kaitan rahim dengan kita, yaitu anak, cucu, pakcik, makcik, itulah yang sepatutnya yang kita sambung. Kalau orang yang tak ada silaturahim itu itu berarti kita bermuamalah seperti biasa. Tak ada istilah kita putus tali silaturahim kepada mereka. Memang kita tak ada kaitan mengait dengan mereka. Kita hanya bermuamalah secara manusia. Tapi yang adalah silaturahim itu ada pada keluarga. Jadi Ustaz, susahnya khasnya bagi saya sendiri nak dimasuk golongan berbakti susah juga kan. Itu menurut ulama secara menyakiti keturunan semua kan. Baru dipanggil orang yang berbakti. Allahu Akbar. Ya, terus Ustaz. Okey, boleh? Ustaz, sejauh mana yang kita kata keturunan kita, sejauh mana? Sejauh kita masih hidup bersama mereka. Ada kaitan darah? Ada kaitan darah. Adik maksudnya kita sampai jauh-jauh dan kita kenal lah. Dzurriyyat lah kalau bahasa kita ada atuk. Saudara atuk itulah masih dzurriyyat kepada, masih ada rahim silah yang menyambung kepada keluarga tersebut. Ustaz, ini tanyalah kan. Macam kalau kita, orang kata kita, let's say kita ada perselisihan. Tapi kita macam orang kata nak baik sangat tak boleh. Tapi asalkan kita menghubungkan, okey kan dah tu. Ya, tak perlu baik-baik macam kita istilahnya baik kepada orang ni, tapi nanti orang lain, keluarga yang lain akan mengira kita tak baik. Maka yang penting kita tak memutuskan silaturahim, sekedar say hello istilahnya orang sekarang ni. Kita tahu keadaan mereka itu dah tak perlu kita istilahnya dengan keluarga yang tu kita baik, pasti yang keluarga sebelah sini tak baik, itu boleh menjadikan silaturahim terputus. Maka kita kena berlaku adil lah. Itu berlaku adil itulah yang susah kadang. Ya, bermakna nak berbakti di mata manusia susah. Susah juga. Betul susah masuk syurga tu Ustaz kan. Yang masuk bukan senang-senang. Jadi di sini al-abror itu artinya bir itu otomatis ke atas wajib, ke orang tua wajib, ke bawah pun ulama di sini menyatakan dia juga termasuk daripada bir, al-abror. Kalau jadi orang yang abror itu orang yang berbakti, berbakti kepada atas wajib, ke bawah juga kita tunaikan, kita buat juga. Okey, boleh? InsyaAllah. Makku, ada soalan Makku sebelum kita i'rab? Tak ada. Hanya aku nak kata Nabi Ibrahim tu dia pernah berdoa kepada zuriatnya supaya Mekah tu jadi aman sampai zuriatnya boleh aman sampai sekarang kan.
Itu Nabi Ya. Ibrahim. Itulah Ya, zuriat lah. wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Itulah doa Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyatina, dan daripada keturunan-keturunanku. Nah, itu. Puan Maryam ada soalan? Tak ada Ustaz. Ada. Tak ada. Okay, Mariamah tu menunggu je nak mula lelaki. Okey, baik, kita i'rabkan. Ayat 198 tadi ya. Lakinil ladzina taqaw rabbahum. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Lakin harfu istidrak. Istidrak itu apa? Tetapi lah, secara bahasa istidrak ni anggapan, menganggap, ya, andaian, tetapi, secara makna tetapi, but, Lakin dengan lakin sama tak? lakin dengan lakin. Pendek. Sama. Sama, ya. Ayat tu Lakinil ladzina taqaw. Sama ya. dia ni haruf dalam diagram kita nak letak kat mana lakin tu? Tak ada kan? Lakin Haruf mausuh, haruf tu tak ada. dia tak ada, dia lakin istidrak tu berarti apa maksudnya di sini kalau dalam kumpulannya haraf mana satu nih? Tetapi haruf atau bukan? Bukan. Dan lain-lain itulah, dan lain-lain itu dia masuk di situ. Dan lain Atau sebab dia haruf tidak, bukan, taukid bukan, isti'naf bukan, jaza bukan, nafi bukan, nahya, dan lain-lain itulah di situ. Karena banyak jenis-jenis bentuk-bentuk haraf ya. Di sini haraf istidrak, ada lagi nanti apa yang tak ada dalam buku tu. Ustaz, yang saya jumpa haraf ataf. Kat mana? Buku, ada satu buku lah. Ya itulah. Jadi ada juga ulama ni kan biasa berbeza pendapat. Dia nak mengatakan haraf ataf pun boleh juga. Nak mengatakan di sini istidrak boleh. Tapi kalau secara makna kita tengok bukan dan di sini, tetapi. Kalau dan mungkin boleh menjadi ataf, tapi kalau di sini tetapi saya lebih kepada istidrak. Istidrak ni apa artinya? But ya, secara maknanya itu. Tetapi Ustaz, ejaannya memang lam alif ya. Nah, Dia bukan lakin dia. La panjang di sini ya. Lakinil ladzina. Maksudnya ejaannya la lah, lam alif lah ya. Okay. Cara baca cuma ejaan tulisannya dia alif kecil. Alif kecil tu. tak memang aku jumpa lakin, isim lakin, kemudian isim lakin. Lakin ni ke?
dia macam haruf yang haruf macam dalam haruf inna lah, isim inna tu. Itu apa? Oh, Laskin kalau mana? berarti kalau itu berarti dia termasuk kumpulan taukid, haruf taukid. Bukan haruf Lakin. dia ada isim lakin kan? Ada. Kalau itu berarti dia kena ada dua isim selepasnya. Isim lakin, khobar lakin. Masih? Apa ni lakin boleh jadi isim juga? Dia tak jadi isim, tapi dia mendatangkan dua isim selepasnya. Dia macam tugasan inna. Inna itu haraf. Tetapi lepas inna mesti dua isim. Mesti ada dua isim. Bukan dia isim, tapi dia perlu datang selepasnya dua isim. Sama dengan lakin. Faham. Oke. Puan Mariamah ada tambahan untuk lakin? Oke, saya rasa cukup ya. Kita sambung. Lakinil ladina. Alladina ismun mausulun. Mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Oke. Alladina kita dah maklum semua alladina itu isim mausul. Isim mausul mestilah mabni. Mabninya atas baris apa? Na, fathah ya. Baris atas na alladina. Fi mahalli raf'in bila dia boleh dalam kedudukan dia berbaris rafa' atau marfu' maka dia menjadi mubtada. Alladina. Tapi kalau dia alladinu dia menjadi mubtada. Tapi dia di sini pun boleh menjadi mubtada karena sebelumnya adalah haraf. Haraf tak mengubah suatu jumlah. Tak ada jumlah haraf, tak ada. Yang ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Oke, ada soalan? Alladzina? Tak ada. Boleh sambung tak? Tak ada. Boleh. Biasa kita jumpa. Ittaqaw. Lakin alladzina taqaw. Ittaqaw. Ittaqaw fi'lun madi. Mabniyun
ala dhammi. Al-muqaddar ala akhirihi mahdhuf. Oke, fi'lun madin mabniyun ala dhammi al-muqaddaru ala akhirihi al-mahdhuf. Fi'il madhi yang berbaris tetap kekal ala dhammi, ke atas baris dhamma, al-muqaddar yang ditakdirkan ala akhirihi mahdhuf, yang ditakdirkan atau disebabkan akhirnya hilang, akhirnya mahdhuf. Ittaqau, ada nun sepatutnya di belakang tu ya. Setelah waw jamaah ada nun. Ittaqau. Ustaz, ittaqau ruwet dia waqo. Ittaqa Waqo. takwa kan asalnya. Takwa. Kata Takwa. dasar waqo. Waqa. Jauh waqo. Ngapa sipir apa? Ada ta ya? Ifta'ala. 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 Sipir 7. Ittaqa. Kalau asalnya ittaqa yattaqi, bertakwa, tapi kalau waqa sendiri asal memang yang 3 ya, asalnya 3 waqa yaqi, itu artinya mencegah. Waqa mencegah, menegah, jangan berbuat maksiat. Nah, itulah kita waqa. Jadi ittaqo. Ittaqo, kalau ittaqo fi'ilnya ittaqa yattaqi. Ittaqo. Kalau waqa yaqi artinya menegah. Waqa yaqi. Kalau dalam bahasa kesehatan, al-wiqayatu. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Apa artinya itu? Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi iman ini, takwa ini mencegah kita lah. Takwa ini sama juga mencegah kita untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zalim. Maka kita kena takut kepada Allah. Ittaqu. Itu. Sekejap lagi nak tanya. Mabni ala dom. Mana dom tu? Taku. Ku. Muqaddar tu sebab alif maksud. Attaqo. Ada ya kan, sepatutnya ittaqo. Ada ya, maka ya tu dihilangkan karena ada waw jamaah. Ni apa pula ala akhiri lil mahzub tu apa? Atas Akhirihi ala akhirihi. Al-muqaddarah baris dhammah, al-muqaddarah yang ditakdirkan, ala akhiri di akhirnya.
Itulah yang mahzuf tu. Iya-nya itulah alif maksurah tersebut. Kan tak ada. Dihilangkan, mahzuf tu dihilangkan. Payah juga at-taqwa. Okey, boleh? Ada soalan yang lain? Nanti banyak kali dalam Quran kita akan jumpa at-taqwa ke takwa ni kan. Bertakwa. Banyak Quran menyebutkan takwa tu. Waqa asal dia ya. Takwa bertakwa ikut Arab bunyi apa? Bunyi macam mana? Takwa sama. Takwa tu bahasa Arab. Bahasa Arab. Diambil ke bahasa Melayu. Jadi bila jadi ittaqau tu kalau kita terjemah makna bila terjemah makna apa artinya ittaqau? Bertakwalah. Bertakwalah. Bertakwa, dia bukan amar ya. Bukan Ittaqau amar. berarti bertakwa. Fi'il Telah madhi. bertakwa. Telah bertakwa. Telah bertakwa. Yang saya tak fahamnya ada apa? Ada alif. Alif apa tu? Alif maksurah. Oh. Ini baru ittaqo saja, belum waw jamaahnya. Ittaqo kalau dia tak ada waw jamaah maka dia akan apa nama? Menggunakan ittaqo dengan apa nama? Akhirnya diakhiri dengan apa? Alif maksurah. Tetapi karena ada wawul jamaah maka alif maksurah tersebut hilang atau mahdhuf, dihilangkan. Alif maksurah tu mahzuf. Okey. Okey Ustaz. Okey, wawul jamaah. Sekejap Ustaz. Kenapa ada alif depan ta tu sebelum ta? Sebab ada nun Itu ke? memang asalnya ya, asal perkataannya. Oh. Okey, tak apa. Ya, ittaqa kalau kita tengok root-wordnya, ittaqa yattaqi. Sifir berapa Dia terbitan kan Ustaz? Yang mana? Ittaqau ni kita terbitan, kata kerja terbitan. Saya tengok dalam Ustaz bagi tu. Ittaqa ni kan fi'il madhi. Jadi yang pertama lah. Yalah betul-betul. Yang pertama ya. Okey. Kolom yang pertama tu, kotak yang pertama ya. Yang kuning tu. Ittaqa dia yang pertama. Jadual yang pertama, fi'il madhi. Fi'il mudhari' yang berarti yang kedua. Fi'il mudhari' di sini ya, fi'il mudhari' yang kedua. Ittaqa Sifir berapa Ustaz? sifir 7. Ifta'ala. Ifta'ala. Okey. Wawul jamaah dhamirun mabniyun ala sukun. Fi mahalli raf'in fa'il.
fa'il. Okay. Wawul jamaah di situ domir. Ittaqa ada waw dan alif. Di situ domir mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dia kalau boleh berbaris rafa maka dia menjadi fa'il. Apa fa'il di sini adalah domain mereka. Ya. Orang-orang yang allazina Alladzina bukan fa'il. taqaw. Lakinil ladzina taqaw. Tak apa faham. Oke, fa'ilnya siapa di sini yang bertakwa nih? Mereka. Mereka. Fa'ilnya bukan berarti fa'il satu orang juga, tapi di sini fa'ilnya mereka. Tetapi orang-orang yang bertakwa, maka fa itu dijadikan fa'il. Allazina tak jadi fa'il. Orang-orang yang Alladzina tak perlu fa'il, dia isim. Fa'il di sini dalam jumlah fi'liyah, bukan dalam jumlah ismiyah, ya kan? Oh ya. Nah, Sekarang ni kan kita ni sedang mencari muktada, satu lagi apa? Lawan muktada. Yang ini apa tu fi'il Mokku. Bukan isim. ya. Mungkin dia nak Jadi akan jadi khabar lah tu. kita Muktada tu dah kena, tunggu, sekarang kita sedang mencari khabar lah. kita cari khabar. Tapi dalam khabar tu khabar lah. kita belum jumpa lagi. Ittaqa di sini fi'il dengan fa'il. Nah, itu. Yang ini ayat fi'liyah Ustaz kan? Yang mana? Ni lakinil Belum lazina. kita katakan ayat fi'liyah. Belum. Karena di sini ada jumlah ismiyah mubtada tuh. Mubtada kita perlukan khabar, maka tengok dulu mana khabarnya. Dalam tu ada jumlah ismiyah, dalam jumlah ismiyah ada fi'liyah. Oke, boleh saja. Ittaqau tu jumlah fi'liyah. Dia boleh duduk di antara atau di dalam jumlah ismiyah. Oke, boleh? Sambung dulu. Sambung. Oke, rabbahum. Rabbahum maf'ulun bihi. Mansub. Fathatu. Rabbah ke Ustaz? Rabbah ke ataupun rabbahum? Yang Rabbah. mansub. Rabbah je kan? Rabbah saja. Sepatutnya kita letak rabbah maf'ulun Rabbah. bihi mansub. Hum belum. Betul. Belum. Di sini dalam kitab dia penulis mungkin lupa, dia tak asingkan robba dengan hum tuh. Robba. Betul. Datang selanjutnya hum. Hum domir mabni ala sukun.
Ala sukun. Oke, hum domir mabniin ala sukun, domir yang kekal barisnya, tetap barisnya atas baris sukun hum. Fi mahalli jar mudhafun ilaih. Kalau dia boleh berbaris bawah atau di dalam kedudukan berbaris bawah, dia menjadi mudhafun ilaih. Rabbahum, rabba, hum itu siapa? Orang-orang yang bertakwa. Hum. Nah, hum. Masuk surga. Mudhafun ilaihi. Ustaz, rokba bunyi rokba tu sebab apa tempat dia sebagai maf'ul. Objek dia sebagai objek. Sebagai Maka objek. Tapi ni bersambung dengan domir. ya, bersambung dengan domir. Jadi dia mudhaf lah. Mudhaf. Bolehlah kita kata rabbahum tu maf'ul bih. Maf'ulun bih. Rabbahun. Bukan rabbah saja, rabbahum. Tuhan mereka tu adalah maf'ul bih. Boleh macam tu. Sebab dia mudhaf ilaih, dia tak boleh nak pisah dah. Rokba mudhaf. Hum mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Lahum, Tuhan mereka, lahum, bagi mereka. Lahum. Alamu harfu jarrin. Hum domir.
Jarrin. Jarrin. Fi mahalli jarrin. Domirun mabniun ala sukun fi mahalli jar. Domir yang kekal barisnya atas baris sukun fi mahalli jar, tapi dia sepatutnya dalam kedudukan baris bawah. Wasbahul jumlati. Wasibhul jumlah. Wasibhul. Oke, boleh? Wasibhul jumlah. Wasibhul jumlah. Fi mahalli raf'in. Khabarun Khabarun damun. Bukan. muqaddam. Khabar yang diawalkan, yang dikemudiankan, yang diakhirkan berarti mubtada. Ada mubtada marfu'. Mubtada al-lazi tadi. Bukan Ini ini jadi apa nama? Jannatun, lahum jannat. Lahum jannat itu menjadi satu jumlah kecil khabar mubtada. jannah. Oh. Mubtadaun marfu'un. Ad-dhammatu. Oh, sampai jannat tu satu ayat ni. Boleh potong ni. Ya, ad-dhammatu. Wal jumlah fi mahalli raf'in khabarun. Khabar yang di atas alladzina. Khobar bagi mubtada tu. Mubtada yang atas sekali itu yang pertama. Lakinil Ya. ladzina itu. Ah. Mana khabarnya? Khabarnya lahum jannat. Oh, panjang tu. Lahum jannat tu. Lahum jannat tu khabar kepada alladzina di atas. Lakinil ladzina taqau. Lakinil ladzina taqau, kita tengok atas lagi. Khobar. Mubtada apa alladzina, lakinil ladzina taqau, mubtadanya di Depan tu lah. nama atas. Manakala khabarnya baru di bawah khabarnya. Oke, Kabarnya boleh. tu bermula daripada ittaqau rabbahum lahum jannatu. Bukan. Maknanya kabar tu panjang. Lahum jannat saja. Khobar dia. Khabar dia pendek saja, lahum jannatun. Bagi Jumlah mereka ismi. surga. Alladzina taqau. Jadi semacam mubtadanya alladzina, orang-orang. Apa orang-orang apa? Diterangkan orang-orang yang beriman. Lepas itu apa khabarnya apa? Lahum jannat. Kabar mereka adalah bagi mereka surga. Oh, Ustaz. Allazina tu adalah
Ittaqau, orang-orang yang Ya. bertakwa kepada Tuhannya. Jadi lakinil Penerangan tentang ladina, al-ladzi itu lakinil ladina. Berhenti di situ. Nah, itu diterangkan al-ladina taqau, orang-orang yang Takut bertakwa. pada Allah. jadi dia termasuk dalam mubtada lah semua tu. Ah, Yang jadi tetapi yang dia jadi dalam bentuk apa? Ittaqau dalam bentuk jumlah fi'liyah. Bukan, tak oh apa, bukan ismiah sebab ni. dia masih al-ladzina. Nah, yang ittaqau saja. Kalau keseluruhan sampai Jumlah ismiah. sini ismiyah. Ismiah. Ittaqau rabbahum tu penerangan lah, keterangan tentang al-ladzina. Allazi ittaqau rabbahum tu keterangan tu tentang al-ladzina. Itu dan al-lazi. Orang-orang itu orang-orang yang bertakwa. Tuhan mereka. Masih dalam mubtada. Alladzina taqau rabbahum tu mubtada. Boleh Jannat. Mubtada kena isim kan? Ya, mubtada kena isim. Tapi penerangan. Jadi yang tu penerangan bagi isim. Penerangan. Penerangan Bagi tentang isim. mubtada tu boleh isim. Boleh. Boleh. keterangan kepada isim tu boleh datang dalam bentuk apa Ya, fi'il. boleh. Keterangan. Tapi dia tak termasuk, dia tak jadi mubtada kan, dia cuma menerangkan mubtada tu siapa dia mubtada tu. Kalau kes ni lah, kecuali jelas dia letak isim yang ni kan. Sambung je lah Ustaz. Aduh. Tajri min tahtihal anhar. Jumlah ismiah Tajri fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Dhammatul muqaddaratu. Fi'lun mudhari'un marfu' tajri ya, marfu'. Mudhari' dia marfu'. Ad-dhammah al-muqaddarah, dhammah yang diandaikan. Andai, tapi dia tak ada. Jadi mengadakan, mengandaikan. Tajriyu, tajriyu. Tapi tak boleh tajri menjadi mat. Sebab akhir dengan huruf illat. Betul, huruf illat. Sebab berakhir dengan huruf illat, dia mesti muqaddar. Okey. Okey, tak sambung. Min harfu jarrin tahtiha ismun zarfun majrurun
ismun zarfiyun zarfiyun majrurun. Al-kasratu al-kasratu ha dhamirun Okey. Tahti isim zaraf. Tahti ya. Isim tapi kan dia mabni, tak boleh berubah baris dia. Ya. Tapi di sini baris bawah tahti. Boleh. Setengah boleh. Bila dia bertemu dengan apa nama domir. Domir. Dia datang selepasnya domir. Atau isim lah, isim. Dalam garis besarnya dia isim. Kalau apa nama dorof dia sendiri, maka dia kekal berbarisnya. Apa nama barisannya kekal, barisnya kekal. Tapi bila dia bertemu dengan isim selepasnya domir yang datang selepas jar, maka dia boleh bertukar menjadi baris bawah. Min tahtiha, min qabliha. Jadi ni special lah ni. Sebab kalau asalnya dia mabni kan, Mabni ya. Dia boleh Tapi- bertukar menjadi baris bawah ketika apa nama domir tersebut bertemu dengan isim. Bukan bertukar tu kerana ada huruf jar di depan. Tak semestinya. Kalau Tak. huruf jar saja, maka domir tak bertukar barisnya. Dia bertemu dengan isim.
Isim. Jadi Ba'daha. selepasnya ada domir sebelumnya jar, maka domir itu kekal mabni. Ada domir sebelumnya jar, selepas domir tersebut ada isim, maka domir itu bukan kekal lagi, bukan mabni lagi, tapi menjadi apa? Ikut baris jar. Asalnya tahta. Tahta. Ba'da. Qabla. Tah. Okey. Anhar. Oke. Ada saran? Ha tu tak boleh berubah lah. Tak Ha. boleh. Tak boleh berubah. Tahtiha. Puan Muhini? Ya, dengar. Dengar. Al-Anhar. Nah, kita sambung ya. Al-Anhar fa'ilun. Marfu'un. Ad-dhammatu. Ini fa'ilnya jadi Al-Anhar. Nah, macam tu. Tajri fi'ilnya, fa'ilnya Al-Anhar. Tajri Al-Anharu min tahtiha. Itu kalau susunannya ya. Tajri Al-Anharu min tahtiha. Wal jumlatu dan jumlah raf'in na'tun li jannat. Jannatun li jannatun. Jadi tajri min tahtiyal anhar adalah sifat kepada jannat. Jannat di atas tuh ya, mubtada tuh. Bila disebut wal jumlah tu, aku ingat anharu tu salah jumlah. Rupanya daripada jannah tu lah. Itulah jumlahnya. Nah, jumlah di sini daripada tajri. Jumlah itu daripada tajri, makku. Daripada tajri. Nah, karena kita tengok dulu jumlah itu di situ jumlah fi'liyah atau ismiyah. Kalau ismiyah, maka kita cari mubtada dan khabar. Tapi di sini yang dikehendaki adalah jumlah fi'liyah, maka kita kena cari fi'il dengan fa'il. Fi'ilnya mana? Tajri. Fa'ilnya mana? Anhar. Nah, macam itu. Manakala min tahtiha adalah apa? Min tahtiha adalah keterangan tambahan.
Keterangan kepada anhar. Tajri al-anhar. Yang mengalir itu apa? Sungai. Ya. Jadi siapa yang berbuat di sini? Yang melakukan adalah sungai. Sungainya mengalir. Tajri al-anhar. Min tahtiha. Dari bawahnya. Oke, boleh? Khalidina halun mansubun. Halun mansubun. Al-ya'u. Mana tanda mansubnya? Tanda mansubnya adalah ya. Bukan barisnya ya, tapi ya di situ. Ya dengan nun. Ya dengan nun lah. Satu package nih. Ini tanda bahwasanya dia kedudukannya mansub hal. Hal itu keadaan. Jadi selain dari baris sifat, ada juga hal. Hal itu di situ khalidina. Fiha. Fiha. Fiha apa fiha? Fiha. Fi harfu jarrin. Nah, udah maklum semua kita. Fi harfu jarrin. Di dalamnya surga. Ha. Nah, di dalam surga ya maksudnya fiha. Ha itu ada domir. Mabniyun ala sukuni. Ala sukuni fi mahalli jarrin. Fi mahalli fi harf jar. Ha domirun mabniun ala sukun fi mahalli jar. Ha pun dia mabni ya, mabni. Maka dia barisnya apa ujungnya? Mati. Ha ada alif. Atau barisnya adalah mati. Fi mahalli jar. Tetapi dia kedudukannya tetap majrur karena dia datang selepas fi. Walaupun majrur tersebut tidak dizahirkan, tidak dinampakkan ya. Nuzulan naibun anil maf'ul. Al-mutlaq. Al-mansub.
Okey, boleh? Apa itu naib an maf'ul mutlak? Apa maf'ul mutlak tu? Apa maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak mengulang. Nuzulah. Dia tak perlukan Mengulang objek. yang sama. Mengulang yang sama. Ulang apa Nah, ini? Ya saya. Tak nampak kan? Ayat tu tak nampak kan? Ayat tu tak tak nampak. nampak kan? Ingatkan Aha. saya seorang je tak nampak. Tak nampak, tak nampak. Okey. Complicated sikit yang ni kan? Kan Ustaz left group ke? Kok Ustaz dia hilang, kok dia punya skrin hilang. Dia cari balik. Tadi Ustaz payah daripada awal tadi lagi. Dia problem sikit, dia cari balik. Problem dari awal. Complicated tu. Ayat ni kita Complicated. ni nak nyudah, kita ni mahir ni nak menyudahkan ayat tu mubtada kemudian khabar kan. Khabar tu yang payah panjang tu deh. Betul. Khabar yang ni panjang. ayat ismiyah ni. Ayat ismiyah yang aku rasa. Yang Daripada atas ke tajri bawah. tu. Nuzulan min indillah wa ma inda Allahi khairun lil abror tu adalah khabar. Khabar. Khabar? Sekarang kita khabar ni panjang. Sebab ayat ni dah mula dengan ayat ni dah mula. Ayat ni dah mubtada di awal. Maksudnya satu ayat ni ayat ismiyah. Sekarang kita duduk sibuk-sibuk panjang-panjang ni nak selesai khabar tu aja. Panjang-panjang cerita tu khabar. Akhir sekali tu khabar lah. Panjang-panjang. Tapi allazina taqaw rabbahum tu mubtada. Itu sekarang sedang berbincang hak khabar. Khabar ni surga begini tinggi hingga kepunyaan Allah tu khabar. Panjang kita kata tak faham complicated tu khabar. Makulah kan. Kan bila dah depan tu mubtada, maka mesti khabar lah. Khabar. Walaupun dia tu ada Ayat dah sampaikan tu dah masuk satu ayat pendek kan?
Ustaz potong dah tadi sampai situ tu. Kan? Okey, dah. Tambah lagi. Okey. Okey. Dah nampak. Tiba keluar macam tu. Ustaz boleh potong tak ayat panjang ni Ustaz? Yang mana? Ayat 198 ni boleh tak Ustaz potong dia jadi Potong-potong. pendek? Ah, 198 kalau kita potongkan berarti apa nama? Lakinnal ladzina taqaw rabbahum. boleh stop situ. Boleh rabbahum. Lepas tu lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Boleh stop. Stop. Khalidina Okay. fiha. Itu satu jumlah yang kecil-kecil ya. Itu. Kecil. Okey. Khalidina fiha nuzulan min indillah. Itu jumlah wa ma indallahi khairul abrar. Walaupun di situ tak ada tanda waqaf, tapi kalau kita tengok kepada i'rab tu maka kita boleh potonglah lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah. Khalidina fiha boleh potong situ. Apa nama? Khalidina fiha. Khalidina fiha. Boleh potong. Atau yang min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Khalidina fiha. Sampai khalidina fiha. fiha. Nuzulan min indillah. Nuzulan berarti di situ ada apa nama? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak gitu ya. Okey, boleh? Tak sambung. Mungkin panjang ni dia. Cerita surga sebenarnya Okey, ni. saya siapkan dulu ya sampai akhir. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Wa ma al-wawu harfu istinaf. Istinafin. Afin. Ma ismun mausulun. Mabniyun ala sukun. Fi mahalli raf'in. Mubtada. Wama, wa itu istinaf permulaan karena di situ ada tanda waqaf biasa. Dia boleh menjadi permulaan. Ma sendiri dia mausul dan boleh menjadi mubtada. Mausul dan boleh menjadi mubtada. Karena apa? Karena dia isim, maka boleh menjadi mubtada ma saja. Artinya apa? Apa yang dan apa yang indallah di sisi Allah. Inda zaraf makan mansub. Zarfun makanin mansubun. Mansubun. Al-fathatu.
Zaraf makan, indah ya, di sisi, menunjukkan suatu tempat di sisi Allah. Allah indallahi lafdul jalalah, jalalati lafdul jalalati mudhafun ilaihi majrur kasrat wa ma indallahi, indallah di sisi Allah, berarti itu satu rangkai kata yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Khairun khabar kepada apa? Ma, mubtada di depan, marfu'un. Ad-dhammatu, ya. Khairun khabar kepada ma, dan apa-apa yang baik, kalau kita bahasakan, dan apa-apa yang baik, atau dan apa-apa yang di sisi Allah lebih baik. Nah, itu. Apa-apa yang di sisi Allah lebih baik. Kalau kita dekatkan dengan khabarnya, maka dan apa-apa yang baik di sisi Allah, apa itu yang baik apa bagi Allah? Yaitu orang-orang yang berbakti. Bakti. Lil abror. Apa yang baik Susah di nak jadi Allah? orang Yaitu berbakti. berbaik itu, berbuat baik itu, yaitu orang yang berbakti. Alil abror, al abror, alamu harfu jar, Isim majrur. harfu jarrin. Al abror ismun majrurun al kasratu. Oke. Nah, jadi lil abror ini macam keterangan lah, ya, tambahan. Dan apa-apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Itu poinnya adalah, kalau kita nak kebaikan di sisi Allah, maka kita kena berbakti. Nah, itu maksudnya daripada kesimpulan ayat ini. Kalau kita nak masuk surga, orang-orang yang bertakwa, ya, lakinnal ladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, bagi mereka surga. Mereka kekal di dalamnya, di dalam surga yang ada air mengalir di bawahnya. Tapi dengan catatan, dengan syarat mereka kena berbakti. Karena itu kebaikan di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Nah, itulah. Kita nak dapat surga, maka kita kena berbakti dahulu. Terutama berbakti kepada ibu bapa. Kalau kita dah tiada ibu bapa, maka kita kena ajarkanlah kepada anak-anak kita untuk berbakti kepada ibu bapa. Kita pula kena berbakti atau berbuat baik kepada anak cucu, zuriat keturunan kita. Itulah poin daripada ayat 198. Okey, baik, ada soalan? Ustaz, Ustaz. min indillah, satu lagi indallah. Apa beza tu? Ada jar. Yang min indi sebab haraf jar. Haraf jar. Ada. Itulah yang di atas pun ada kan tadi, min tahti hal anhar. Indi dengan tahti itu, inda dengan tahti sama, mudhaf, zaraf. Tapi bila ada jar, maka zaraf tu kalah.
Di sini wa ma indallah. Nah, tak ada harf ja di sini. Tak ada. Maka dia boleh menjadi indah. Zorof tuh. Oh, Kalau ada min, contohnya min indillah, menjadi baris bawah. Min faham. indillah. Oke ya. Kemudian Allahi tu Allah hi, kenapa hi? indallahi. Indallahi. Hi Ah, baris bawah sebab dia adalah rangkai kata mudhafun Mudah ilaih. ilaih. ah, ah, ah. Tadi kan Mak Okey, faham. gini. Yang jadi indillah tu kerana selepas indi tu ada isim. Sepatutnya indah kalau tak ada isim. Min tu tak mempengaruhi indi sebab indi tu apa? Mabni. Mabni. Yang jadi indi tu kerana ada Allah di belakang. Mak aku faham daripada Yeah. tahti tadi. Macam tu. Sama macam tahti. Apa nama kaedahnya sama macam tahti ya, min tahti al-anhar. Ada isim selepas dia. Ada isim. Selepas zarf ada isim. Apa? Isim apa? Isim apa Allah. saja? Isim Allah di sini, lepas tu di situ ada isim domir. Boleh. Bukan. Mak aku faham macam tu. Indeed. Min indi tu sebab ada min. Sebab haruf jar. Habis tu mak aku faham lain. Kalau makku dia kaitkan dengan yang atas tadi. Min tahtiha. Ada setengah ayat yang apa nama? Yang tak berbaris. Yang zorofnya berubah. Zorof yang tak berbaris bawah walaupun dia selepas jar. Min qablu. Contoh min qablu. Kenapa dia tak berbaris bawah walaupun datang selepas jar? Kerana sebab mabni. Mabni. Qablu di situ sebab tak ada isim di belakang dia. Sebab Selepasnya. bertemu dengan isim selepasnya. Mim ba'du. Ada juga macam tu. Itu. Min juga, ja juga tapi tak berubah sebab dia tak ada isim selepas dia. Betul. Dia jadi ni mudaf ilaih. Betul. Boleh juga. Kalau dah zorof bertemu dengan isim, maka zorof yang pertama menjadi mudhaf, isim yang kedua menjadi mudhafun ilaih. Ayat kita panjang-panjang ni, kalau dalam tu dia ada kola tempat indillah. Bermaknanya kita akan berhenti daripada lakin sampai indillah. Jadi di situ satu mana ismiah apa Ustaz, saya minta diri dulu lah Ustaz ya. Apa kalimat apa Ustaz? Okey, Puan Mariamah. Tak ada soalan, Puan? Ya. Tak ada, saya minta diri dulu. Besok saya tak datang kelas pasal kaki saya terseliur yang belah kanan ni. InsyaAllah. Salah urat. Jadi saya tak pergi kelas lah besok pagi. Okey, baik. Mariam. Nak ke mana? Tak, kaki ni terseliur urat dia. Sapu minyak, sapu sekarang. Nampak. Lepas bangun pada sujud tu kan dia salah parking lah tu. Dah berumur ni memang salah sikit menjabat hal. Bangun pada sujud tu terus rasa mulai Sapu minyak. Lama pula nak bolehkan pulih. Itulah. Kita minta diri dulu ya. Ya. Okey, baik. Kita boleh habis ayat panjang ni. Okey lah. Okey. Alhamdulillah dah siap ayat 198 ni. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan ayat seterusnya 199. Tambah satu lagi nanti yang last ayat 200 insyaAllah. Okay, nanti saya share untuk nota ni. Mungkin perlukan nanti boleh
kita baca lagi lah, kita ulang kaji untuk kita semak semula apa-apa yang dah kita belajar. Saya tutup ya. Okey. Okey, baik, kita cukupkan kelas pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih. Ustaz, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih sahabat. Hadis. Di Ya, setiap Faidah. hari tu, Ustaz, terima kasih Ah, banyak. ya, Sebab saya share daripada grup juga. sebab kalau yang lain-lain nak share tu, saya tak yakin palsu ke tak palsu ke apa-apa macam-macam kan. Jadi Ustaz tolong saya cari, saya yakin. Ya, insyaAllah. Hari ini dah ke belum aku? Belum ya? Puasa? Tak, hari ini belum saya share ya hadis tu. Oh, hari ni tak ada satu hadis satu hari, belum lagi. Belum. Saya dah. Apa? Belum. Hadis ke apa? Kita tunggu. Tunggu. Ustaz, Okey. Ustaz share hadis yang sahih Ustaz. Apa? Hadis yang sahih, yang betul. Ya, Yang- insyaAllah. Ustaz lah sahih, kalau lain-lain tu satu hari satu hadis tak berapa tahu, tak berapa yakin betul ke tidak.